Jadi kita cubalah untuk mengungkap berkenaan dengan kelebihan, fadilat dan sebagainya untuk kepada para pendidik ini. Sebagaimana yang kita maklum bahawa duduknya kita di sini pada hari ini adalah disebabkan jasa kepada pendidik kita. Walaupun tak kiralah secara formal ke secara tak formal ke, maka mereka amat berjasa kepada kita. Dan untuk itu adalah peringatan berkenaan dengan hari untuk meraihkan jasa mereka kepada kita semua. Ala kulli hal, sebenarnya pendidik itu bukanlah semata-mata kerjaya sahaja. Tetapi sebenarnya secara tidak formal pun kita ini adalah sebagai posisinya adalah sebagai pendidik. Kita semua. Walaupun kita tidak berkerjaya sebagai seorang cikgu ke, guru ke, pensyarah ke dan sebagainya, namun semua kita ini ada posisinya sebagai pendidik. At least kepada siapa? Kepada keluarga kita. Dan kepada, kalau suami itu mendidik isterinya, dan ada kalanya isteri mendidik suaminya, dan kedua ibu bapa diberikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak mereka. Dan itu adalah dari sudut tanggungjawabnya itu. Tetapi apabila kita ini, tambahan juga apabila kita ni sebagai pendidik, apatah lagi lah. Memanglah kehidupan itu, memang itulah perkara yang dilakukan. Sebab tu pendidik ini, dia tidak boleh kaya dengan mendidik. Kan, tengoklah sebagai pendidik, jika sebagai kerjaya, tidak kaya. Kalau ada pun, dia akan ubah dia punya kerjaya dah. Dia ubah sama ada pergi ke buat perniagaan ke. Kan bila berniaga ni, itulah pun yang boleh buat jadi kaya. Tetapi untuk menjadi pendidik itu bukanlah medan untuk menjadi kaya, tetapi medan untuk berbakti. Sebab itu Nabi SAW memberikan banyak kelebihan kepada pendidik ini. Dan pendidik ini, kita maklum bahawa mereka ini, kalau kita lihat pada hari ini, banyaklah tugasan yang dilakukan, terutama apabila melibatkan anak-anak yang berada di akhir zaman ini, yang banyaknya cabaran yang perlu dilakukan. Kalau zaman dulu ni, buas tu lain. Kan, buas tu adalah maaf-maaf dia lagi. Tetapi kalau buasnya hari ini, dengan pelbagai pengaruh yang datang, dengan pelbagai rintangan cabaran yang ada, maka sudah pastilah tugas sebagai pendidik itu lagi mencabar. Lagi mencabar. Baik, kita lihat berkenaan dengan apakah kelebihan dan fadilat sebagai seorang pendidik ini. Dan dia mengikut juga kepada kita lah. Kalau kita lagi banyak kita mendidik itu, lebih besar lah ganjarannya. Baik. Pertama, keutamaan yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita maklum bahawa bila kita ini diberikan tanggungjawab untuk mendidik,
sama ada dalam bentuk kerjaya formal ataupun tidak formal, maka kita semua ini tertakluk kepada hadis Nabi SAW. Iaitu apa dia? Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari. Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ini memberikan satu fadilat yang amat besar kepada kita. Kita maklum bahawa misi kita di dunia ini adalah selain untuk mendapat rahmat daripada Allah, kita perlu untuk mengumpul pahala sebanyak-banyaknya dengan pelbagai cara yang dibenarkan oleh syariat. Itulah misi kehidupan kita. Tok Imam banyak kali sebut apabila di dalam salat, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Quran kata, ketika mana apabila pahala yang berat, pahala yang berat di dalam timbangan itu berbanding dosanya, maka dia diberikan kehidupan yang radiyah, yang bahagia, yang diredai. Di mana? Di akhirat nanti. Dan sekiranya khafat, ringan dia punya timbangan dia, dan dosanya melebihi daripada timbangan pahalanya, maka diberikan tempatnya, iaitu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan apakah itu tempat tu? Narun hamiyah, iaitu di antara nama di dalam neraka. Jadi nak kata bahawa misi kehidupan kita ini adalah mengumpul sebanyak-banyaknya pahala dalam kehidupan ini, supaya apabila ditimbang pada hari akhirat kita itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam hal ini adalah di antara pahala yang besar apabila kita lakukan, iaitu bila kita tunjukkan kebaikan, tak kiralah apa sahaja jalan kebaikan itu, maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang tu melakukan pekerjaan tersebut ataupun perkara yang diajarkan. Jadi dalam hal ini, walaupun secara asasnya, misalnya kita ni atas posisi kita yang pelbagai, bila kita mendidik anak kita misalnya, dan kita didik itu daripada kecil, kita mengajar dia Al-Quran, kita mengajar dia fardu ain, maka kita mengambil peluang itu. Ada di kalangan orang, segelintir orang, dia melepaskan semua itu kepada orang lain, mengharapkan cikgu-cikgu di sekolah menghantar mengaji dan sebagainya dengan alasan sibuk dengan pelbagai urusan. Jadi peluang untuk dia mengajarkan Al-Quran itu sayanglah terlepas. Jadi sekiranya kita mengaji daripada mengenal alif bata sampailah dia dapat membaca Al-Quran, dan dia mengamalkannya sepanjang kehidupan dia. Dia mengamalkan sepanjang kehidupan dia sampailah dia mati, maka selama itulah kredit pahalanya sampai kepada kita. Kredit pahalanya sampai kepada kita. Itu kelebihan sekiranya kita mengajar anak kita mengikut kepada kemampuan kita. Dan itu yang kita mampu, itulah yang kita
Dan demikian juga ilmu fardu ain. Sekiranya dia solat, dia melakukan apa segala amalan kebaikan, amalan ibadat dan sebagainya, maka semuanya itu apabila dia kerjakannya, kredit pahalanya masuk kepada kita juga. Sebab itu besarnya jasa dan peranan orang yang mendidik. Dan bukan setakat itu, apa sahaja perkara-perkara yang diajarkan ilmu kebaikan itu, semuanya adalah tertakluk kepada hadis ini. Baik, demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri ma 'amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'un." Sesiapa yang menjadi teladan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak mengurangi ganjaran yang mereka perolehi. Baik, dalam rangkap ini nak bagi tahu bahawa sekiranya kita menunjukkan satu contoh yang baik dan diikuti pula oleh orang lain, maka sama jugalah macam tadi, diberikan ganjaran yang tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, sesiapa yang menjadi teladan suatu amalan keburukan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini nak bagi tahu bahawa dalam kehidupan kita ini, kita perlu melakukan perkara kebaikan. Kalau kita sebijak macam mana pun, kita tunjuk jalan yang salah dan ia dilakukan oleh orang lain, maka kredit dosa yang dia buat itu dapat juga kepada kita. Sebab itu para ulama bila menafsirkan bagaimana anak Nabi Adam melakukan pembunuhan kepada saudara kandung dia. Kepada saudara kandungnya disebabkan tak puas hati dengan nak kahwin, disebabkan disepadankan yang dia tak mahu. Jadi dia pun bunuh saudara kandung dia tadi dengan pembunuhan lah. Yang mana sebelum itu belum ada lagi pembunuhan. Dan pembunuhannya itu bila dia contohkannya kepada orang lain sesudahnya dan dilakukan sampailah ke hari ini, sampailah ke hari kiamat, maka kreditnya itu sampai kepada dia. Itu yang kita takutlah. Jadi apa sahaja teladan-teladan, contoh teladan yang tidak baik, maka kita perlu berlepas diri daripada perkara tersebut. Ada kala orang yang bila waktu zaman-zaman yang dia ada idea untuk buat perkara yang tak baik. Dia ada trik lah. Bila kerja dia ada trik kan. Bila belajar dia ada trik. Lepas tu dia pun mengajarkannya kepada orang lain. Maka itu juga boleh menyebabkan kita tergolong di dalam hadis ni tadi. Baik, yang kedua, pendidik ini didoakan kebaikan oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili. Fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardin hatta namlah
fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dua orang disebutkan di sisi Nabi. Salah seorang adalah ahli ibadah dan seorang lagi ahli ibadah juga tetapi berilmu. Berilmu. Dalam keadaannya berilmu. Kemudian Nabi bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku daripada orang yang paling rendah di antara kamu. Di sini Nabi nak bagi tahu bahawa Nabi nak bagi perbandingan. Beza di antara ahli abid, orang ahli ibadah ini yang yang berilmu dalam keadaan dia melaksanakannya berilmu. Sembahyang macam tu jugalah. Solat macam tu jugalah. Tetapi hak ni berilmu. Hak ni tidak berilmu. Buat sekadar taklid. Taklid, ikut saja. Tanpa mengetahuinya dari sudut keilmuannya, maka Nabi bagi tahu perbandingannya antara aku ini dengan orang yang paling rendah sekali darjatnya di antara kamu. Makna nak kata bezanya di antara orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Dan kemudian Nabi menyebut, sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus di lautan, akan berdoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini kelebihan sebagai seorang pendidik ini. Mereka ini didoakan oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi. Di penduduk langit dan muka bumi ini berdoakan kepada pendidik. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, jangan melepaskan peluang. Kalau kita ada cucu, kita ajar cucu kita. Tidaklah, kadang-kadang ada orang ni, bila dah tahap berumur ni, dia kurang bercakap. Tak mau bercakap. Jadi bila duduk, ialah cucu balik ke, ataupun ada anak yang masih kecil ke, semuanya sekadar tidak bercakap apa-apa. Sedangkan kita tahu banyak perkara dalam kehidupan ini, tetapi kita tak mau kita nak share apa-apa pun kepada mereka tu. Hatta kepada kawan ataupun di kalangan orang yang umurnya lebih muda dan sebagainya, kadang-kadang kita locate untuk kongsi ilmu. Maka dengan sebab itu, kita perlu mencari peluang itu. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun fadilat ni sangat besar. Sebab kita tahu bahawa ilmu ini adalah cara untuk memakmurkan bumi Allah. Dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu ni, susah. Dia akan menghancurkan, kalau secara makronya, menghancurkan dunia. Baik. Sebab tu ada wife tu kerja di hospital kan. Bagian wanita pula. Jadi bila dipelis ni, ialah macam dulu dah cerita kan. Walaupun negeri kecil-kecil padi ini, tetapi kes sumbang mahram, ada kes yang bawah umur, perempuan yang bawah umur masih sekolah 12 tahun, 15 tahun, bawa lelaki masuk rumah. Dan masuk rumah yang mana dia pun tak kenal lelaki itu. Dan ada kes sampai mengandung. Jadi mereka ni perlu bagi tahulah pada doktor apa latar belakang dia, apa semua sebagainya, untuk
tahu tentang kes tersebut. Sebab lepas tu nak report kepada polis. Tetapi nak kata, adanya keadaan macam tu. Ada di kalangan yang bapa saudara yang mengandungkan anak saudara. Ada perempuan yang di bawah umur mengandungkan anak yang tak tahu siapa yang dia bawa. Dia kata dia tak kenal lelaki tu. Itu nak kata didikan dia yang sangat mencabar lah. Apabila hari ini melibatkan kejatuhan akhlak yang teruk di kalangan remaja. Dan kes itu setiap minggu berlaku. Setiap minggu berlaku. Kita pun duduk di tempat baik-baik ni, kan? Kalau Tuan Azmi tu sebagai NGO tu mungkin ada lah coverage tentang perkara macam tu. Tetapi itu bila kita duduk di tempat ni kita tak tahulah. Tetapi di luar sana tu sangat-sangat mencabar sebenarnya. Bila kes-kes itu setiap minggu ada dilaporkan kes-kes tersebut. Bagaimana perkara tersebut berlaku. Jadi sebab itu ilmu yang baik itu ia perlu dididik oleh setiap orang. Terutamanya apabila diberikan tanggungjawab untuk menjaga anak beranak kita. Kan anak beranak kita. Kalau cikgu ni dia tanggungjawab dia kepada gaji dia. Kalau ada tak wajib untuk dia mengajarkannya tu, tidaklah menjadi kewajipan bagi dia, melainkan tertakluk kepada pekerjaan dia, gaji dia, dan dia mengajar kepada di sekolah. Tetapi sebagai penjaga, dia tanggungjawab dia tu adalah untuk menjaga anak dia, isteri dia dan sebagainya, yang perlu dibuat dengan sungguh-sungguh. Sebab tu bukan senang untuk lepaskan diri menjadi ketua keluarga ke ataupun sebagai penjaga. Tetapi impak dia apabila kita melakukannya dengan baik, dengan berkesan, maka besarlah fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang seterusnya iaitu pendidik ini menjadi penunjuk jalan kebaikan. Menunjuk jalan kebaikan. Okay, tadi bila keutamaan orang yang berilmu ni dengan orang yang tidak berilmu ini, bila kita melakukan apa-apa pekerjaan. Contohnya kita bagilah dekat anak kita ni upah, kan, upah. Dia kemas rumah, hak seorang ni lap tingkap di ruang tamu, hak seorang lagi lap tingkap di dapur. Tingkap yang sama, macam tu jugalah. Jadi hak anak ni yang di ruang tamu ni, bersihkan di ruang tamu, kita bagi dia berapa? RM10. Kan? Dan di dapur tu, kita bagi berapa? RM1,000. Padahal kerja yang sama. Sebab apa berbeza dia punya tu? Sebab ialah hak ni adalah kriteria dia, kan? Menyebabkan diberikan upah yang banyak. Demikian jugalah bagi orang yang berilmu ini dengan orang yang tidak berilmu, apabila melakukan ibadat maka tidak sama dari sudut fadilatnya. Sebab tu ada orang dia kadang-kadang beranggapan bahawa ilmu ni tak apalah, kan? Daripada kecil tu kita tak update, kan, tak upgrade apa sahaja yang kita lakukan dalam dunia ini, kita tak upgrade. Menyebabkan perkara-perkara tersebut menyebabkan kerugian kepada kehidupan kita. Baik, yang seterusnya iaitu pendidik ini selamat daripada celaan. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
Nabi bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah aw 'aliman aw muta'alliman. Dunia ini dan seisinya adalah laknat, kecuali siapa yang mengingati Allah, yang membawa taat kepadanya, orang alim dan pelajar, pendidik dan orang yang nak belajar. Jadi kita tahulah bahawa dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tanpa Allah mengharapkan apa pun daripada dunia ni. Apatah lagi kepada makhluknya, Allah tidak mengharapkannya sebab Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Kalau Allah berhajat, Allah lemah. Tetapi Allah yang maha kuasa, maha kaya, tidak memerlukan dunia ni. Maka dengan sebab itu, dalam kehidupan ini Allah menguji. Kan, ada medan dia, ada makhluk yang dia ciptakan, dan semuanya ini tidak adalah nilai kepada dia. Sebesar mana pun dia buat kebaikan, sekiranya tidaklah ikhlas kepada dia, tidaklah dibuat semata-mata kerana dia, maka kebaikan itu gubar, tidak diterima, la yuqbal. Jadi nak kata mal'un, sebagaimana yang hadis ni sebut, padan. Padan. Sebab Allah ni tidak ada kepentingan terhadap apa suatu pun, melainkan Allah nak bagi nikmat kepada manusia tu. Kan, kepada para hamba yang soleh, kalau dia melakukan amalan kebaikan, maka diberikan dia ganjaran yang baik. Dan sekiranya dia tidak taat, maka dia akan dicampak di dalam api neraka. Sebab tu kalau dekat dunia ni, kalau tengok apa berkenaan dengan Siri, berkenaan dengan Bill Gates, kan, orang yang di antara 5 terkaya di dunia ni, kan, yang mana dia ni ada dengan seorang lagi tu yang saham ada dengan Coca-Cola tu. Dia ni main saham ya, tetapi kaya jugalah. Kalau Bill Gates ni dijual perisian dan lain-lain tu, lupa dah nama dah. Dan mereka ni bila nak bagi derma, kan, nak bagi untuk buat dia punya yayasan tu, dia akan bagi bukan ratus juta, tetapi dengan banyak mana bilion. Warren Buffett, kan, Buffett ni, dia ni daripada mudanya main saham. Kan, saham tu sampai dia di antara yang terkaya juga dekat dunia. Dan Bill Gates ni dia ada yayasan, kan, yayasan. Warren Buffett ni dia bagi dekat yayasan Bill Gates ni dalam semasa ke semasa dia bagi berapa? Dia bagi 30 bilion. 30 bilion dia bagi kepada yayasan Bill Gates ni untuk buatlah apa yang dia nak buat. Sebab dia tak ada nak fokus kepada tu, dia fokus pada saham dia. Cuma untuk buat kebaikan tu, dia kawan rapat dengan Bill Gates ni, dia pun. Dan di antara apa yang saham dia buat, iaitu dia mempunyai saham terbesar dalam Coca-Cola. Coca-Cola yang kita minum tu lah. Jadi, dia punya pendapatan daripada sahamnya itu melebihi gaji CEO. Sedangkan yang bertungkul lumus nak menghidupkan syarikat tu, nak buat meniaga dan sebagainya, CEO tu lah. Tetapi pendapatan dia melebihi daripada kepala syarikat tu, CEO tu, dapatan dia lebih banyak. Jadi, itu antara dia lah. Bila dia bagi derma 30 bilion. Daripada semasa ke semasa, bilion-bilion. Sama jugalah dengan Bill Gates. Bilion-bilion. Elon Musk.
orang yang terkaya dekat dunia ni. Nilai syarikat dia pun satu syarikat berapa? 100 bilion. Kan Tesla kan? 100 bilion. Jadi 100 bilion itu nilai dia dekat situ saja. Dia ada 5 syarikat yang lain lagi. Yang bilion juga nilai dia. Tetapi Elon Musk ni dia tak ada rumah. Kan hidup macam tu. Hidup dia dekat pejabat dia. Dia ada bilik dekat pejabat dia. Dia tidur kat atas sofa. Dan mereka ni buat kebaikan dia banyak lah. Memang sangat banyak. Bilion kalau nak buat kebaikan tu. Tetapi bila di sisi kan kebaikan itu, walaupun kita nampak gah lah kan. Gah. Banyaknya kebaikan yang dilakukan. Tetapi Nabi kata kat sini mal'un. Kan? Tidak dikira. Maknanya di dunia ini sahajalah perkara tersebut berlega, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dikira. Itu ajaibnya Allah Subhanahu wa taala ni, dia tak perlukan kepada kebaikan manusia ini, kerana inilah medan ujian kepada kita semua. Tetapi ya, ada di kalangan orang Islam yang terpedaya. Kenapa mereka ni kaya? Kenapa mereka ni begini kehidupan dia? Bebas dan sebagainya. Tetapi itulah cabaran, ujian yang kita dapat. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar ini, orang yang membawa seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikati Allah, maka mereka itu bukanlah di kalangan mereka-mereka yang Allah tak terima dalam dunia. Dan yang akhir sekali, iaitu berdoa kepada guru. Tak kira lah dia mengajar lama ke, sekejap ke, ibu bapa kita yang mengajar kita, maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita mendoakan mereka ni. Mendoakan mereka ni. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lah hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia. Jadi kita ni tidak adalah harta yang banyak. Jadi nak balas tu kita pun tak tahulah. Takkan kita nak beli rumah untuk dia, kita pun tak mampu. Jadi antara Nabi anjurkan untuk kita balas apa dia? Dengan doa. Ya, doa. Dan sehingga kamu merasakan bahawa kamu sudah membalas. Makna doa dengan sungguh-sungguh. Sebab tu ya, para ulama anjurkan berbagai doa kan untuk sesiapa yang mendidik kita ini, di kalangan guru kita, di kalangan ibu bapa kita, di kalangan orang tua kita, kita setiap kali doa itu ada doa berkenaan dengan orang yang mendidik kita. Yang ini sebagai sunnah Nabi SAW. Dan fadilat berkenaan dengan semua itu adalah bukan semata-mata terhad kepada orang yang mengajarkan kepada ilmu agama, tetapi semualah. Dan semua yang mendatangkan ilmu kebaikan. Ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada setiap orang tidaklah terhad kepada mengajarkan ilmu agama semata-mata. Jadi itu termasuk kepada semua yang di dalam fadilat keistimewaan dalam hadis ini tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam hadis Nabi SAW yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Jadi sekadar tu saja perkongsian kita pada pagi ini. Insya-Allah ada umur yang panjang, kita sambung lagi untuk kuliah yang akan datang. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.